Qala al-musannifu rahimahullah, hikmah yang ke-40, muka surat 127. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. In lam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah kerana sifat-sifatnya yang mulia itu, maka hendaklah kamu bersangka baik kepada Allah disebabkan kedapatan muamalahnya bersamamu. Tidakkah engkau sedar Dia telah pun mengunia kamu dengan bermacam pemberian yang baik-baik, dan tidakkah engkau lihat betapa banyaknya kenikmatan pemberiannya yang sedang engkau merasai. Tuan-tuan, perangai manusia, dia syukur yang sikit, dia tak syukur, dan dia payah nak syukur yang banyak. Dalam hidup dia, mak dia, abah dia baik dengan dia, bagi beribu-ribu, ratus ribu. Tapi satu ketika tu dia nak ambil SPN, nak bayar jurang tak lepas. Pada tengok dia, pada kata ada apa mak? Dia kata mak agi duit tak ada. Betul lah mak dia tak ada duit. Abah tak ada. Berapa bayar jurang SPN? 180. Tak apa nak. Pada bagi kepada anak RM300, dia pun ambil pergi bayar. Sampai ke mati dia ingat jasa pada. Tapi hak mak dia bayar upah ni semua sekali masuk universiti pada tak ingat. Dia akan sebut pada baik, pada baik, pada baik, RM300. Yang mak tu daripada lahir sakit leukemia, sembuh leukemia, sakit gaut, sembuh gaut, jantung lubang, sembuh. Semua kali tu bayar apa? Tidak risau. Itu perangai manusia kebanyakan. Jadi sama juga manusia ni, bila mana Allah bagi banyak sangat, dia tak lupa. Dia sakit jantung buat bypass, kena 3 orang bayar 150,000, dapat diskaun 50%, bayar 75,000. Temu doktor di Masjid Isyamuddin ni, puji doktor tu, doktor ni bagus, ya Allah bagusnya gini-gini, dia tu. Allah bagi kau jantung suntik, kau harus niat. Perut pedal lipa semua kali, kau harus niat. Dia sekadar bypass, bukan kita nak marah doktor tu, bagus lah. Tapi nak ceritanya hak Tuhan bagi tu banyak lagi, tapi kita tak kisah. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu dia lupa pada Tuhan. Apa yang disebut dalam hikmah ni, dia nak rawat kita. Dia kata kalau kita tak boleh nak zon yang baik kerana sifat Allah, Allah ni dia boleh bagi kat kita, dia boleh tarik kat kita. Bila dia bagi kat kita apa benda kita nak buat, jangan buat hak tak baik. Kalau dia tarik daripada kita, bagaimana sikap kita? Jadi bila Allah bagi kepada kita dan dia tarik apa dia ni dengan sifat dia seperti qahar, jabbar, ad-dar, al-nafi, al-mudir, apa lagi dia boleh buat apa saja ni, kita tengok, kita kata kalau macam ni, kita kata macam Tuhan tak tolong aku, Tuhan tak berapa buat baik ke aku. Itu silap besar. Itu silap besar. Jadi apa yang berlaku itu, kita cuba tepis itu semua rasaan tu, maka kita buat dalam rasaan yang baik, dengan zon yang baik, kerana muamalah Allah dengan kita. Apa muamalah Allah dengan kita? Tuhan tarik sikit ya, tapi Tuhan bagi kita banyak. Tuhan bagi kita banyak. Bila Tuhan bagi kita banyak, kita tengok hak Tuhan bagi pada kita tu, kita sedar.
Ini Tuhan buat. Fahal awadaka illa hasanah, tidakkah Tuhan tu dia buat macam itu melainkan hak baik untuk kamu. Wahal asda ilaika illa minana, tidakkah dia beri melainkan limpahan kurnia. Saya semalam saya tengok satu YouTube datang. YouTube satu dimasuk dalam itulah dalam WhatsApp saya dalam ni, cerita pengalaman seorang lelaki bernama Encik Nazil yang kena tembak dalam peristiwa Christchurch, Masjid An-Nur pada Mac 2019 yang lalu. Tuan-tuan tengok gempa kan, jom terror kan, pergi tembok gambar. Jadi Cik Nazir ni dia cerita pengalaman dia. Dia kata, saya rekahlah, masa hari tu dia sebenarnya kerja mengikut shift. Biasanya dia kerja waktu pagi, kadang-kadang petang. Tapi hari tu, hari Jumaat tu, dia kena kerja waktu petang. Jadi dia pergi sembahyang Jumaat di Masjid An-Nur. Dia ada Christchurch, kat dia tu ada dua buah masjid. Satu Masjid An-Nur, satu lagi Masjid Limbu. Nama masjid Limbu. Limbu tu kecil ya, surau lebih kurang. Jadi Masjid An-Nur. Dia kata hamba pergi. Nak ajak anak, anak tak dapat pergi. Anak tak dapat pergi sebab anak ada sekolah ke apa ke. Jadi dia pun pergi. Sedang saya duduk dalam masjid, tengah duduk tok khutbah, tiba-tiba saya dengar ada seorang masuk, seorang tumbang, seorang tumbang, seorang tumbang. Kemudian adalah maki semua sekali. Bila maki semua sekali ni, orang seorang tu nak terpa, kena tembok. Mula-mula saya ingat saya main. Saya ingat ada main ke, berlakon ke, drama ke, apa benda ni, tak tahu. Pakaian macam polis, sebab itu dia terus mati. Tuan-tuan, nak jadi cerita, dia kata, saya bangun, tiba-tiba saya rasa belakang saya macam kena sesuatu menekik, dan saya rebah. Bila saya rebah, datang orang atas saya, 2 orang rebah, dan saya rasa darah mengalir. Kemudian saya tak rasa apa, saya kata apa ni, ya Allah, gini. Dan orang tu tembak. Sudah tembak tu mana-mana bergerak, dia pergi tembak lagi. Tang. Akhir sekali tuan-tuan, dia boleh bangun. Dia cakap apa tu, adalah polis mari 3 minit, lepas tu barulah ambulans mari, dia letak dalam stretcher. Okey, selamat. Apa yang saya nak ceritanya, dia kata mufti wilayah mari ziarah dia. Kita ziarah sungguh, ziarah lepas sebulan lepas pada tu. Kita pergi. Memang kita pergi dan dia appreciate sangat. Saya tuan tak sangka kita pergi pun. Saya lawan dengan dia sebab isteri dia kata dia ni jadi traumatik, sedih, murung, takut gini-gini. Saya kata, aku apa ni, takdir Tuhan, apa benda berlaku pun sudah lah. Kita tengok look forward lah, gini-gini gitu je. Sikit saya cakap, keluarga dia jamu mi goreng, kita makan lah, jangan makan. Apa yang saya nak sebutnya, dia cakap apa? Apa benda yang awak dapat daripada peristiwa ni? Banyak cerita. Salah satunya dia kata, lain kali kalau kita ada benda nak buat baik, buat, jangan bertangguh. Jangan bertangguh, rugi kita. Saya macam Allah nyawakan semula. Sebab depan saya mati, ya Allah, saya tengok orang ni mati. Ada seorang tu saya tengok dia, saya pergi dengar suaranya daripada kuat, perlahan habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, makin seluruh mati. Dia tengok depan mata. Dia kata, wallahi, ni peluang. Sebab itu kita duk loleh-loleh apa. Orang ajak pergi masjid, jom pergi. Yalah, taklah mesti zikir sama orang sampai 2 jam. Asas semayang sudah tu,
dah kita sibuk, pergilah balik. Bak agama, bak hak baik. Nampak nak sedekah masjid, sedekah lah, seriak ke apa ke. Apa benda lagi? Hak mana-mana kita boleh buat, jangan tangguh. Daripada situ dia ajar kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni banyak. Kita nampak peristiwa tu macam mudarat, saya pergi saya tengok. Tapi dengan peristiwa itu, kalau kita ambil nilai positif banyak. Kerajaan New Zealand melalui Perdana Menterinya Jacinda Ardern begitu support kepada umat Islam. Kuat. Hasil daripada itu, ramai orang masuk Islam. Mati 49 orang atau 50 orang masuk, saya rasa lebih pada 5,000 kot. Ada dah. Hasil daripada itu, ada tokoh-tokoh yang hebat masuk Islam. Salah seorangnya pemain rugby terkenal. Baru ni dia Johan antarabangsa dalam 5 hari lepas. Pemain rugby terkenal masuk Islam. Dia lawan apa ni, India ke apa, bola rugby. Awak berlari dengan bola, menang. Lepas tu tokoh-tokoh ni pun masuk Islam, kini masuk Islam. Itu satu. Dan boleh beri solusi pada orang Islam. Tuan-tuan tengok macam mana. Saya pergi tu, kami lah, bukan saya lah, kita pergi tu boleh jaga. Orang-orang Mori pun semangat. Jenis asli ni. Kita pergi masjid lain, boleh jaga juga. Tengok Allah bagi. Jadi persepsi kepada Islam dan Islamophobia habis buang. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mengacam Allah, mengacam Allah sebagainya. Puak-puak ni pula, masjid dia lama dah ada beki, dapat sponsor daripada Saudi, dapat ni beki 100%. Kita pergi kesang pun tak ada. Tengok, tak cukup dengan tu. Apa yang berlaku lagi? Mereka yang cedera, yang hidup, disponsor pergi ke Mekah baru ni buat haji dan buat haji. Tengok. Jadi di situ saya nak cerita, memang kadang-kadang dalam pandangan pertama berat, teruk, sedih, kemalangan, teruk dan sebagainya, tapi Allah ganti macam mana? Hati tenang, ni. Itu dia. Allah mengajar kita ni kadang-kadang melalui sedikit ujian. Siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Allah uji dengan sedikit ujian. Jadi saya rasa sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu perkara lah kalau jadi pada minggu depan, kalau jadilah, sebab mereka sedang deal dengan saya. Pada minggu depan kita akan ada tetamu. Tetamu ni adalah tetamu motor besar, bikers. Bikers ni bukan basikal, bikers ni motor besar. Lebih kurang mungkin 100 orang ke 100 ni. Dia nak mari sini. Dia nak mari dengan motor besar dia ni, nak mari. Kalau jadi nak dengar kita, lepas tu kita buatlah pertemuan dengan mereka. Dan saya fikir boleh juga kalau kita boleh kambing sekali. Jadi kalau kambing ni kita pakai derma lah, 10 riyal, 20 riyal seorang. Dalam tabung kita kritikal. Dia zaman kritikal pun ada juga apa-apa. Jadi tabung kita ada 500 riyal apa semua sekali. Kita pakai derma lah kadar kita mampu. Minggu depan baru saya camping sekali lagi atas mereka. Dia mari, takkan motor besar, duit tak ada besar kot. Tapi ada tetamu, kita tak minta lah dengan dia. Cuma kita boleh lah wah-wahkan siapa dia nak. Jadi kalau kita boleh, saya ingat kita nak target siapa dia boleh tolong kita. Minggu depan kita nak target 4 ekor kambing. Kalau 2 ekor padang hak tu je, padang dia je tuan-tuan. Habis itu je. Kita tak ada Jadi kita nak biar lega. Faham mana lega?
Lega tu maknanya masing-masing taklah rasa boleh sebuku je. Jadi kita cubalah, insya-Allah tahun depan pula dah, minggu depan kalau ada, nanti last hari Sabtu, hari Jumaat ataupun hari Khamis lah, saya akan confirm dengan Cik Jamal secara lebih resmi lagi kalau jadi, insya-Allah. Dan sebenarnya bagus bila tengok motor-motor besar ni, bila dia dekat dengan kita ni bagus. Dan motor besar ni saya ni sebab tak pandai main kelas, kalau pandai beli juga, bila pandai jadi kita capcai je lah. Dia motor besar ni harga dia mahal tuan-tuan. Datang kat jabat saya tanya berapa harga, kata hak tu 180,000, hak tu 120,000 dia beli. Dia tak ada main tak 8,000 7,000 tak ada. Dan motor tu motor tu dia minat. Rupa-rupanya ramai orang Islam, orang-orang yang ni dia minat motor ni, dan dia bukan jenis laju tapi dia jenis happy go lucky. Dia seronok dengan motor besar. Ada yang lengoh tangan duduk gini, dah 2 jam setengah duduk gini. Dia panggil Harley Davidson, ada macam-macam jenis. Jadi kalau dia mari dia parking tu, kita pakai ambil gambar kat motor dia, maka kambing atas motor dia ke, contohlah, mana boleh tengok apa-apa. Saya tujuan dakwah, tak ada tujuan lain, nak mendekatkan apa semua sekali. Mereka datang dan kita sama-sama tengok, sekurang-kurangnya kita dapat sebuah kefahaman yang baik, keinsafan. Akhirnya kau hiduplah macam mana pun, masjid, surah bala jangan tinggal, majlis ilmu jangan tinggal, ataupun ibadat pada Tuhan jangan tinggal. Itu saja yang kita nak. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah. Jadi hari ini minta tolong isilah dalam tabung-tabung masjid kita seupaya mungkin. Saya tak nak paksa, keikhlasan masing-masing, RM1 ke, RM10 ke, RM5, kita pakai isilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.